Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Baik, saya akan bacakan kisah yang ini. Datang dari juga seorang anak perempuan yang dikatakan mempunyai pengalaman yang agak serupa, tapi tak samalah. Kita silakan teruskan kisah yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 2. Apa khabar Casey? Nama saya Nur Farhana, bukan nama sebenar yang saya gunakan. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini, saya telah pun mendapat kata-kata semangat daripada pendengar semalam yang berkongsi dalam rancangan MJ12 kata Nur Farhana, iaitu kalau tak silap namanya Mira, berkenaan dengan ibunya yang ada mungkin menyimpan saka ataupun dikatakan memelihara Pontianak. Kisah saya bukan tentang ibu saya. Kisah saya agak serupa, tapi ini tentang nenek saya pada waktu itu. Pendengar Misteri Jam 12, saya tinggal dengan nenek. Ibu dengan bapa saya dah lama meninggal dunia. Pada usia saya 13 tahun ni, pada usia saya 13 tahun, ibu dan ayah saya meninggal dunia. Dan waktu kejadian yang menakutkan berlaku, saya berusia 18 tahun. Pengalaman yang paling menakutkan, duduk dengan nenek, di mana saya ada 2 orang kakak. Dahulunya kakak pun duduk dengan nenek, tapi kakak dah berumah tangga, dah berpindah dan tinggal dengan keluarga masing-masing. Cuma saya dengan nenek saja yang duduk dalam rumah ini. Casey, nenek saya semakin hari semakin tua, semakin uzur. Keadaan tidak bermaya. Dan ada beberapa kali bila dalam rumah ketika saya sedang tidur, kadang-kadang tertidur dekat ruang tamu, dekat sofa apabila sedang menonton TV sampai terlelap mata saya. Pernah sekali bila saya terlelap di sofa ruang tamu, apabila saya buka mata, bila terbangun dari tidur saya, tengah mengantuk ni, buka mata, terperanjat Casey. Betul-betul di tepi saya, di tepi sofa yang saya baring, ternampak ada seorang perempuan berdiri tinggi sangat. Kepalanya mungkin sampai atas siling. Berdiri sambil tunduk tengok dekat saya yang sedang tidur. Bila saya buka mata, yang saya perasan wajahnya dengan giginya taring dan bertajam, dan kata beliau merenung ke arah saya sambil tersenyum. Bila saya nampak, terus saya pejam mata dan saya membaca Al-Fatihah. Buka mata perlahan-lahan, yang saya nampak tu hilang dari pandangan. Mungkin saya rasa waktu saya ternampak susuk tubuh yang tinggi, kurus, wanita yang menakutkan itu, mungkin pada saya mimpi agaknya. Bila saya buka mata tidak ada, saya terus bangun daripada kawasan kerusi sofa lah dan masuk ke dalam bilik untuk tidur. Nenek saya pada waktu itu kalau tidur malam akan dengar dia bernafas seperti orang sedang semput. Katanya Nur Farhana, bunyi nenek tidur seperti orang sedang semput pada waktu malam adalah satu perkara yang biasa, yang selalu saya dengar. Pada mulanya memang takut, sebab hanya saya dengan nenek yang duduk dalam rumah. Pada mulanya memang menakutkan, tapi lama-kelamaan bila dah selalu dengar, dah tahu itu nenek tidur, hilang rasa takut dan tak ada perasaan takut langsung. Yang menakutkan saya sedang tidur dalam bilik saya, seorang diri Casey, di atas katil tidur. Bila tengah tidur, saya golek kiri golek kanan, akhirnya terlelap mata. Terlelap tapi belum tidur habis. Belum tidur 100%, cuma terlelap. Boleh lagi dengar Casey bunyi kereta lalu dekat kawasan rumah saya. Boleh lagi dengar Casey bunyi angin tiup kadang-kadang terkena pada langsi-langsi berkibaran dalam bilik. Casey, pada malam tu bila nak tidur, saya rasa bilik yang gelap tu, katil saya macam ada orang naik.
Bila kita naik katil, dekat katil tu tilam kita macam rasakan ada orang tekan. Bila rasa orang tekan, mesti rasa orang nak naik katil baring di sebelah kita. Bila saya tidur miring. Kepala saya, wajah saya memandang ke arah tingkap di dalam bilik tidur. Belakang saya tak tahu apa, tapi saya rasakan macam ada orang naik katil. Saya diam. Saya tak nak fikir yang bukan-bukan, saya tak nak toleh. Tapi yang membuat saya takut dan terus takut pada malam tersebut, apabila saya pun cuba tak indahkan rasanya orang naik katil, tapi saya terperanjat bila dengar suara berikut ini. Pendengar Misteri Jam 12, kata Nur Farhana, saya terperanjat. Ya Allah, macam mana nenek aku ada dekat belakang pula? Nek, nenek ke tu? Nek, masih lagi Casey dengar orang bernafas. Masih lagi dengar dengan jelas. Nek, nenek ke tu? Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan mendengar Ria 897. Apa yang berlaku? Bila saya beranikan diri, saya mulanya dengan tangan saya ke belakang meraba Casey tengok ada seseorang tak dekat belakang. Ternyata tidak ada seseorang pun di belakang saya. Saya alihkan tangan dan rasa lega lah sebab tidak ada orang. Tapi masih lagi kedengaran bunyi nenek saya bernafas dalam keadaan macam semput. Saya bangun dari katil, tidak pandang, buka lampu bilik, baru tengok katil saya memang tidak ada sesiapa di sana. Keluar dari bilik, menjenguk dalam bilik nenek yang tengah tidur. Masih lagi nenek tidur dengan tarikan nafas seperti orang semput, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, Nur Farhana menceritakan lagi. Casey, ada kalanya nenek saya akan panggil pada waktu malam. Nana, Nana. Saya akan masuk dalam bilik nenek. Nanti nenek suruhlah ambilkan air panas putih, ambilkan nenek biskut nak makan. Saya akan buat, akan tolong, akan bantu. Nanti tengah baring, Nana, saya bangun. Akan tanya nenek nak apa. Kadang-kala dia suruh buka tingkap panas, kadang-kala dia suruh tutup tingkap angin kuat sejuk. Pada suatu malam ketika saya sedang baring di atas katil, Nana, Nana. Saya bangun. Ya nek, kejap nek. Pergi bilik nenek. Nek panggil saya. Saya tengok nenek tengah tidur, nyenyak. Saya panggil lagi. Nenek panggil saya ke? Tak ada orang. Apabila saya pusing nak masuk ke dalam bilik saya, nak keluar daripada bilik nenek saya Casey pada malam itu. Jadi daripada bilik nenek boleh nampak bilik tidur saya yang gelap. Saya pusing, saya terjenguk dan terperasan di atas katil bilik saya macam ada orang tengah baring. Nana, Nana, Nana. Casey, tadi saya dengar dengan jelas nenek saya panggil saya bila datang dalam biliknya. Nenek masih tidur. Saya pusing belakang, nampak dalam bilik ada orang baring sekatil, Casey. Mungkin itu adalah makhluk yang mengganggu saya satu ketika dahulu, seperti ada orang naik atas katil. Mungkin. Oleh kerana saya takut, terpaksa saya pergi ke ruang tamu, buka lampu ruang tamu dan tidur di atas sofa sampailah ke pagi. Masih terkena gangguan, tapi kata beliau, keadaan semakin baik. Nenek pun dah meninggal dunia. Dan saya tinggal dalam rumah tu bukan seorang diri, malah sementara itu saya tinggal dengan kakak saya yang telah pun mendapat kebenaran dari suami untuk menjaga saya di rumah tersebut, sementara rumah tu akan dijual dan saya akan tinggal dengan kakak saya pula. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.
bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu kisah dari Nur Farhana. Ia berkongsi bukan nama sebenar tentang neniknya, tapi sekarang nenek dah pun meninggal dunia dan saya rasa mungkin Nur Farhana sekarang tinggal bersama dengan kakaknya. Ya, kisah yang cukup menarik, sama seperti semalam yang dikirimkan oleh Mira, tapi kali ini gangguannya agak berbeza sedikit lah. Dan ini tadi dah dengar kisah Nur Farhana menceritakan tentang gangguan yang beliau alami. Ya, kita teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kiriman berikut yang ingin saya bacakan dikirimkan kepada saya, kisah Misteri Jam 12. Yang ini adalah satu gangguan yang dialami. Kata beliau ni Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar berasal dari Malaysia. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini adalah satu pengalaman yang menyeramkan dalam hidup saya. Nama saya Kisi gunakan sebagai Melissa. Nama samaran yang saya nak kongsi sama, dan saya harap Kisi janganlah menyebut nama email seperti yang tertera di dalam kiriman ini. Kata Melissa, saya ini adalah seorang penduduk di kawasan Shah Alam dan Seksyen 12 tempat saya tinggal. Tak nak beritahu tempat yang lebih tepat lagi lah. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah terkena gangguan apabila saya ni mula rasa sakit-sakit kaki, belakang saya mula sakit dan jumpa doktor beberapa kali. Tapi doktor bila periksa semuanya okey, ya. Tapi bila saya berjalan rasa kaki saya sakit sangat. Dan Kisi, memang kalau saya ceritakan pada kawan-kawan saya pun kadang-kadang sukar untuk dipercayai. Tapi bila terkena pada diri sendiri, baru tahu benda-benda ini memang wujud dan kita juga boleh terkena dengan gangguan ini. Jadi bila balik tu rasa penat. Bila nak jalan pergi kerja penat. Bila nak jalan keluar dengan teman-teman penat. Ada kalanya saya lebih suka balik. Sebabnya dalam rumah bila saya duduk tenang, tak penat. Sengal-sengal kaki yang berat pun hilang, Kisi. Kata Melissa. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada suatu hari doktor saya ingat lagi, namanya Dr. Firdaus, di salah sebuah klinik lah dekat Shah Alam. Saya jumpa, saya kata, doktor, dah banyak kali saya jumpa doktor, sakit saya ni masih teruk lah doktor. Kemudian doktor beritahu saya sesuatu di mana buat saya terfikir dan tak pernah pun saya terfikirkan tentang hal ini. Katanya, awak tak nak dapatkan ke rawatan alternatif? Maksud doktor, awak tak nak jumpa ustaz, tanyakan keadaan badan awak. Saya dah x-ray dan semua menunjukkan awak 100% okey. Tentang sakit kaki badan saya tak tahu macam mana nak buat lagi. Ubat dah kasih, macam-macam saya dah kasih. Awak cubalah dapatkan rawatan alternatif, tengok macam mana. Ya, saya pun cubalah, Kisi. Tanya kepada beberapa teman dia tanya teman dia. Akhirnya saya dijodohkan bertemu dengan seorang pakcik. Nama beliau Haji Hassan. Haji Hassan ni orangnya baik, lemah lembut, budi pekerti orangnya. Berjumpa dengan Haji Hassan dan saya tanya, Pak Ji, tak maaf, saya ni direkomend oleh seorang kawan. Katanya Pak Ji boleh tolong baikkan orang ke yang mempunyai sakit-sakit misteri. Katanya Pak Haji, dia senyum, awak sakit kaki ke? Macam mana Pak Haji ni tahu? Saya belum beritahu dia pun, Kisi. Mungkin kawan saya tak yang telefon. Saya pun tak tertanya lagi lah. Tak tanya macam mana Pak Haji tahu. Saya rasa mungkin kawan yang recommend beritahu Pak Haji ni tentang sakit kaki saya, sakit belakang saya. Saya pun angguk, ya Pak Haji. Ada ubatnya. Kejap ya.
Jadi saya jumpa dengan dia. Dia mulalah melakukan sesuatu. Dia mula membaca sesuatu, dan dia berikan air pada saya untuk saya minum dan sapu pada kaki. Jadi saya pun balik sampai rumah. Bila tanggalkan sepatu, mula rasa kaki saya ringan sangat Casey. Di rumah saya di Shah Alam Section 12. Tapi bila keluar, saya sarung je kasut saya, jalan keluar dari pintu rumah, rasa berat kaki mula rasakan. Dapat saya rasakan, kata beliau. Anda bayangkan, sampai pada suatu hari, Pak Ji kata, saya datang rumah awak ya. Saya nak tengok keadaan rumah awak macam mana. Dia datang dengan isteri Casey. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu tu 6 petang. Sampai masuk rumah. Bagus rumah awak ni Awak solat ke? Tanya Pak Ji tu. Ya cik, saya solat. Bagus. Teruskan, jangan putus ya. Sebab itu bagus. Sebab tu awak rasa dalam rumah ni ringan sangat. Dia tak boleh masuk. Alhamdulillah, awak buat yang wajib. Kenapa Pak Ji? Nanti kejap ya. Casey nak tahu tak? Bila masuk saja azan maghrib, Pak Ji tu pun cakap dengan saya, jom kita solat maghrib. Solat berjemaah Casey, katanya Melissa. Selepas tu, bayangkan ya, Pak Ji tu duduk dekat ruang tamu dengan saya. Pak Ji tu pun keluarkan satu minyak. Kemudian minyak tu dicampurkan dengan sedikit air, direnjis depan pintu. Dia baca surah, dia tiup dekat pintu. Kemudian dia duduk balik. Saya tanya, Pak Ji buat apa? Nanti awak tahu ya. Casey, Pak Ji tu dengan lemah lembut cakap dengan saya, Melissa, saya kalau nak beritahu awak sesuatu, awak jangan takut ya. Sebab kita manusia lebih mulia daripada jin-jin ni semua. Bila dengar Pak Ji tu cakap macam tu, saya mula dah fikir yang bukan-bukan. Isterinya pun masuk campur lagi. Jangan takut, InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi ini awak perlu tahu. Tahu apa kak? Gini, abang cakap bang, Melissa sekarang buka pintu. Nanti Melissa nampak sesuatu. Ya? Kemudian isteri kata, tak apa bang, biar saya yang buka pintu. Isteri Pak Haji tu pun bangun, pergi depan pintu. Melissa, jangan takut ya. Melissa nampak buat bodoh. Tapi Melissa harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu ditarik perlahan-lahan. Casey nak tahu tak? Bila isteri kepada Pak Haji tu buka pintu, saya nampak depan rumah saya ada seorang perempuan, bajunya habis koyak-koyak, rambut panjang tapi tak nampak wajah sebab dia sedang duduk. Sambil duduk tu dia menunduk. Astaghfirullahalazim, siapa tu? Melissa sabar. Kan Melissa cakap kaki Melissa ni selalu berat. Lama-lama ni sakit badan, sakit belakang, sakit kaki. Setiap kali Melissa keluar rumah, sarung kasut, benda ni berpaut dekat kaki Melissa. Perempuan ni? Ya, saya. Dia akan peluk kaki Melissa, buat Melissa penat nak pergi kerja, buat Melissa penat nak keluar berjalan dengan kawan-kawan. Melissa akan balik rumah. Sekarang ni dia tengah duduk. Nanti kalau Melissa keluar, dia akan terus peluk kaki Melissa. Ya Allah, dia tak boleh masuk ke rumah? Jangan takut. Kalau dia masuk rumah, dah lama dia masuk. Ya, Alhamdulillah rumah Melissa ni bagus. Biar dia dekat luar. Yang ini saya akan halau dia keluar. Tapi insya-Allah dia tak datang balik. Sekiranya kalau Melissa masih rasa sakit kaki lagi, beritahu saya. Isteri pun tutup pintu. Pak Haji tu bangun, berdiri depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada Tuhan yang lebih berkuasa melainkan Allah, kata beliau. Kemudian dia baca lagi yang saya tak faham. Dia ambil air itu,
Dia renjis depan pintu, dia buka pintu, renjis luar pintu, dan dia kata, dengan perintah Allah, kau keluar daripada rumah ini dan jangan sesekali engkau datang balik. Sekiranya engkau berdegil, neraka Jahannamlah tempat engkau, wahai makhluk yang terkutuk. Casey, pakcik pusing. Melissa nampak lagi tak? Tak. Bagus, dia dah hilang. Jangan tanya saya siapa hantar, mana datang. Tapi ingat, kalau keluar masih lagi rasa sakit kaki dan berat-berat kaki, mesti beritahu saya. Terima kasih, Casey. Itulah kiriman daripada pendengar bernama Melissa, bukan nama sebenar, dari Malaysia, Shah Alam, Section 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.